Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita belajar tajuk khusus Project Planning and Monitoring. Project Planning and Monitoring ini Umi akan terangkan berkaitan dengan tajuk perancangan tenaga kerja, iaitu berkenaan dengan laluan kritikal dan histogram. Untuk pengetahuan semua, tajuk ini adalah tajuk utama dalam peperiksaan. Okey, tajuk ini mesti keluar dan pelajar mesti faham. Pastikan pelajar mendapat 20 markah di sini. Okey, ini adalah soalan. Soalan ini Umi ambil dalam nota saja. Okey, kita buat berdasarkan soalan dalam nota dahulu. Mungkin kita akan buat 2 ataupun 3 soalan, tapi kita buat satu persatu dahulu. Berdasarkan jadual ini, soalan yang akan ditanyakan ialah soalan penilaian. Soalan pertama yang biasa dia keluar, walaupun dia tidak suruh kita bina laluan kritikal, tapi dia akan bertanya masa tamat untuk projek. Sila nyatakan laluan kritikal bagi projek. Itu kita dah tahu dah, kita kena buat laluan kritikal. Okey, kalau masa tamat untuk projek tu, kita tak akan dapat masa tamat bagi projek sekiranya kita tidak membuat laluan kritikal. Okey, lagi satu, dia akan tanya jumlah apungan yang berlaku pada projek. Jumlah apungan yang berlaku pada projek yang dilalui ini. Yang ini pun kena buat laluan kritikal. Satu lagi tentang Instagram. Kadang-kadang soalan itu tidak bertanya direct tentang lukiskan Instagram sumber. Tidak. Kalau soalan itu menyatakan, nyatakan bilangan maksimal pekerja yang diperlukan adalah Instagram. Kita pergi pada jadual ini semula. Kita lihat satu persatu. Yang ini adalah aktiviti kerja. Okey, seperti mana yang dicatatkan, ini adalah aktiviti kerja. Aktiviti kerja yang telah disusun, yang telah kita susun berdasarkan A, B, C, D, E. Okey, kita letakkan A, B, C, D ini supaya kita mudah mengenali aktiviti sistem. Okey, ini adalah aktiviti sebelum. Maknanya aktiviti sebelum berlakunya A. Jadi kat sini sebelum berlakunya A tidak ada apa-apa aktiviti. Sebelum berlakunya B tidak ada apa-apa aktiviti. Ini aktiviti sebelum. Okey, maksudnya sebelum pemasangan killer tidak ada apa aktiviti yang dilakukan dalam projek ini. Okey, sebelum pemasangan pipe sistem pun sama. Tidak ada apa aktiviti yang dilakukan sebelum ini. Begitu juga dengan pemasangan ASU. Di pemasangan sistem control panel and wiring chiller ini berlaku setelah selesai projek A. Okey, setelah selesai projek A. Begitu juga dengan aksesori piping. Okey, E ini berlaku, projek E ini berlaku, aksesori piping ini berlaku setelah berlakunya projek B. Okey, ini memang pelajar kena faham betul-betul. Lepas tu wiring ASU ni pun F ini juga berlaku setelah berlakunya projek C. Begitulah seterusnya. G ini berlaku setelah berlakunya projek D. Dan H ini berlaku setelah berlakunya projek E, F, G. Jadi dekat sini kita kena faham dan kita boleh buat laluan kritikal. Okay. Mula membuat jadual kritikal berdasarkan 3 ini. Okey, jangka masa, aktiviti sebelum dan simbol. Dan aktiviti kerja. Ni sekali konsep. Keperluan pekerja dia selalunya ke Instagram saja. Ini dah buatkan jadual laluan kritikal. Jadi kalau pelajar-pelajar diberi kertas graf, pelajar hendaklah membuat satu kotak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak. Okey. Macam mana nak dapat kotak ini adalah mengikut bilangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bilangan kotak itu adalah aktiviti tersebut. A, B, C, D, E, F, G. Okey, aktiviti. Jadinya sini A, sini B. Tengok tu. Sini B, sini C, D, E, F, G,
H. Umi dah buatkan ya supaya laju sikit. Kalau tidak lambat. Okey, yang ini adalah chiller. Pemasangan chiller. Okey, A ialah chiller. Kita catat kat sini dulu. Okey, B ialah piping, tak silap. Piping. Okey, C ialah AHU. Jadi kita catat yang mudah-mudah dahulu. AHU. Tak payah nak tulis panjang-panjang. Air sekali TNC. Okey, bila dah susun macam ni, dia mula dengan A, B, C. Projek dia mula dengan A, B, C. Okey, kita pergi pada projek sebelum ni. Projek sebelumnya A tiada, B tiada, C tiada. So, kita susun dulu A, B, C. Okey, ini kita move dulu ke tempat lain. Kita nak A, B, C duduk kat sini. A, B, C. Okey, A, B, C. Okey. Lepas tu, dia akan pergi kepada, okey, D. Kita nak pergi pada D. D berlaku setelah A. E berlaku setelah B. F berlaku setelah C. Maksudnya ialah, ini A. Jadi, projek D tu mesti berada di sini. Dia berlaku setelah A. Okey, kita ambil anak panah ni, kita bawa sini. Nampak Jadi, projek D ini berlaku setelah A. Kemudian, lepas D, E. Lepas D, E. Okey. Letak kat sini. Ni kita move dulu. Lepas E, F. Projek F juga berlaku setelah C. Kita lihat semula betul ke tidak. Okey, D berlaku setelah A. E berlaku setelah B. F berlaku setelah C. Kemudian G. G berlaku setelah D. G berlaku setelah G. Okey, dekat sini dia berlaku. Okey, kita copy yang ini. Okey, bawa ke sini. Okey, nampak dia berlaku setelah D. Kemudian D berlaku. Okey, dah habis. So, H berlaku setelah E, F, G. H berlaku setelah E, F, G. Kita pergi. Okey. H ni berlaku setelah G. Maknanya dia lepas G. Okey, setelah E. Setelah F. Nampak? Okey, kita boleh letak dekat mana-mana. Dekat sini ke, sini ke, sini ke. Lepas tu kita kena buat anak panahnya. Ya. Okey, anak panah. 1, 2, 3. Okey, yang ini kita halakan ke sini. Okey, yang ini kita halakan ke sini. Yang ini pun sama. Okey, maknanya dia akan pergi kepada setelah projek ini selesai. H ni dilakukan setelah selesai projek G, H dan F. Okey, faham setakat ini? Okey, sekarang kita menyusun kedudukan jangka masa pula. Kedudukan jangka masa ialah di sini. Okey, sini tadi berapa? 2. A ialah 2. Sini 4. 4, 5, 10. Okey, A2 sini 4, C 5, D 10. Kemudian E 1, 3, 4, 3. 1, 3, 4, 3. Okey, 1, 3, 4, 4, 3. Okey, siap Bila dah susun ini, kita lihat pula aktiviti sebelum. Yang ini. Aktiviti sebelum A ialah 0, 0, 0. Jadi dekat sini ialah 0. Sini 0. 0, 0, 0. Okey,
bila kita lihat aktiviti sebelah ini ialah A, B, C. Jadi kita kena ambil nilai A, kena ambil nilai B, kena ambil nilai C untuk masuk kepada D dekat sini. 0 tambah 2 dekat sini 2. 0 tambah 4 dekat sini 4. 0 tambah 5 dekat sini 5. Okey, dekat sini dia akan pergi 2. Dia akan pergi 4. Dia akan pergi 5. Faham Okey, jadi sekarang 10 tambah 2, 12. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. Okey, yang ini dia dah stop sampai sini. Dia dah tak ada. Okey, yang ini dia akan ambil yang paling tinggi. So, nilai 12 akan bawa ke sini. So, 12, 16 kat sini. Okey, 16 akan pergi ke bawah. Nilai paling tinggi 5, 4. 16 akan pergi ke sini. Nilai paling tinggi akan pergi ke H. Okey, jadi 19 jawapan di sini. Jadinya jawapan di sini masa tamat untuk projek dengan beranggapan ia bermula pada kosong ialah jawapannya ialah 19 hari. Okey, ini pelajar boleh dapat terus. Okey, yang ini laluan ketika pun pelajar boleh dapat terus. Mana laluan ketikanya? Laluan ketika adalah laluan paling panjang. Kalau kita pilih A, laluan A, ni laluan anak panah, ikut anak panah. Okey, laluan A dia akan pergi kepada D, dia akan pergi pada G, dia akan pergi pada H. Okey, dia ada 3 laluan. 1, 2, 3, 4. Okey, baru dapat keempat laluan TNC tadi. Tapi kalau kita pilih laluan B, B dia ada 2 saja. Dia tak cukup 3. Jadi laluan paling panjang A, D, G, H. A, D, G, H. Okey, faham? Okey, sekarang nyatakan jumlah apungan yang berlaku pada projek tersebut. Okey, bila nak berlaku jumlah apungan, kita kena ke belakang pula. Tadi kita dah jalan ke depan. Anak panah kita kena ke belakang. Okey, berpusing semula. Okey, macam mana cara dekat sini 19 kita turunkan ke bawah 19 hari yang berlaku. 19 tolak dengan 3 ialah 16. Okey, 16 tolak 16 kosong. Okey, akan berlaku kosong kat sini. Nampak? Okey, dekat sini 16. 16 tolak 4, 12. 12 tolak 12 kosong. Okey, tiada apungan yang berlaku di sini. Tiada apungan berlaku di sini. Okey, kita terus pergi kepada sini. 12. Dia akan naik 12. Okey, 12 tolak 10, 2. Okey, sini kosong. So, tiada berlaku apungan di sini. Okey, sini adalah 2. 2 tolak 2, kosong. 0 tolak 0, kosong. Okey, tiada berlaku apungan pada jalan kritikal ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ini. Yang ini adalah dibawa nombor yang ini 16. Sini 16. Okey, 16 tolak 1, 15. Okey, 16 tolak 3, 13. Jadi dekat sini 8. Sini dia akan jadi 15. Ini akan jadi 13. 13 tolak 5 ialah 8. So 8 tolak 0, 8. Kat sini 15 tolak 4 ialah 11. 11 tolak 0 ialah 11. Jawapannya ialah F ialah 8. E ialah 11. B ialah 11. C ialah 8. Siap laluan ketikal kita.
Okey, jawapan dah dapat untuk laluan vertikal. Seterusnya kita nak membina Instagram. Macam mana nak membina Instagram? Kita ambil nilai di sini. Okey, Umi dah buatkan dia punya jadual ini. So, pelajar-pelajar kena buat jadual inilah. Bilangan pekerja, bilangan hari. So, jumlah hari adalah jumlah hari yang kita dah tentukan tadi dekat sini. 19 hari. Okey, jumlah hari adalah jumlah 19 hari. So, jumlah pekerja kita tak dapat tentukan lagi sebab dia nak tahu jumlah pekerja kita berapa. So, kita letaklah bilangan paling maksima dekat sini 10. Ataupun kita boleh letak 12. Ataupun boleh letak 13 dekat sini. Okey, kita mula ya membuat Instagram. Bagaimana cara membuat Instagram ialah kalau kita letak sini 2 hari 2 hari. 2 hari 2 hari. Maknanya 2 hari bekerja dengan 2 pekerja yang digunakan. 2 pekerja 2 hari. Okey, dekat sini ialah A. 2 pekerja 2 hari bekerja. Kemudian B 4 hari 2 pekerja. 4 hari 2 pekerja. Empat hari 2 pekerja. Okey, yang ini kita B. So, kita colourkan warna lain. Okey, kemudian C, 5 hari 2 pekerja. C, 5 hari 2 pekerja. Okey, ini adalah C. Okey, 5 hari 2 pekerja. Kemudian ambil 10 hari, maknanya daripada sini kepada 12. Dengan 4 pekerja. 4 pekerja dekat sini. Okey, kita colourkan warna lain. Okey, dia nampak macam double sabar dulu ya. Ini tadi A, B, C, D. Okey. Yang ini double, kita kena naikkan ke atas. Ni copy, naik ke atas. Dia setelah ni tadi. Dekat sini. Okey, 1. F. E berlaku setelah B. Maknanya 1, 2 hari. Okey, dia berlaku setelah B. B dekat sini 1 hari. E. Kemudian F. F berlaku setelah C. F berlaku setelah C. Maknanya 3 hari 3 hari 1 pekerja. 3 hari 1 pekerja. F. Okey, G berlaku setelah D. 4 hari 2 pekerja. 4 hari 2 pekerja. 4 hari, kita ambil 4 hari 2 pekerja. 2 saja pekerja. Okey, ini ialah G. Okey, G ni warna lain. Warna kuning tak nampak. Okey. So,
Kemudian yang last sekali, 3 hari 5 pekerja. So 3 hari 5 pekerja. Dia berlaku setelah GEF tadi, okey. Dia berlaku 3 hari 5 pekerja. 3, 4, 5. Okey, G, ni H. Okey, selesai kita punya histogram. So, jawapan kita adalah kita dapat 8 hari pekerja kat sini. Jawapan kita ialah 8 hari 8 pekerja. Pekerja saja. Okey, kita pergi latihan yang kedua.